Demi membantu orang ramai, satu inisiatif diwujudkan oleh Pesara Guru Abdul Ghani Harun, 61 tahun, dengan melahirkan satu komuniti di laman Facebook yang bertujuan mengumpul barangan keperluan harian bagi diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Bagi anak jati kedai ini, teknologi yang ada perlu dimanfaatkan untuk menyebarkan perkara yang baik. Bagaimanakah inisiatif ini tercipta? Bagaimana pula sambutannya? Istimewa segmen Inspirasi minggu ini membawakan topik saham akhirat. Itu baru sikit, Faizal. Ya, betul. Itu Itulah sebenarnya hanya kita panggil pembuka kata. Tapi kalau nak mukadimah, kalau kita nak ikuti kisah seterusnya tanpa buang masa lagi, kita akan bersama dengan Pesara Guru iaitu Abdul Ghani Harun, Faizal. Ya, Assalamualaikum. Tuan, boleh panggil cikgu kah? Boleh. Boleh panggil lagi ya, Cikgu Abdul Ghani forever, Harun. cikgu lah. Forever dia jadi cikgu. Betul. Dan memang berasal dari Kedah ya, tempat saya dilahirkan juga dekat Godiang semua ni. Tapi cikgu daripada Tikam Batu. Ya, Tikam Batu. Tikam Batu. Baik, dengan apa yang telah pun dikongsikan melalui WhatsApp dan semua ya, di Facebook dan sebagainya, perkara yang dilakukan oleh cikgu ini sudah menjadi tular ya, dan ramai orang yang kagum dengan usaha cikgu Abdul Ghani sebenarnya. Jadi kita nak tahu bagaimana sebenarnya Cikgu Ghani boleh terfikir untuk memulakan kerja-kerja amal sebegini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bapa saya seorang siap masjid. Jadi masa awal dulu di peringkat bersekolah, saya membantu bapa saya dalam kerja-kerja di masjid. Kemudiannya bila bekerja, saya menjadi setiausaha masjid Al-Barakah di Tikam Batu. Kemudian saya melaksanakan program kebajikan di masjid. Selain tugas masjid adalah melaksanakan tugas membantu anak-anak yatim dan fakir miskin dan program-program kebajikan. Ya. Kemudian saya jawatan masjid itu berakhir dan apabila saya bersara, saya dapati bahawa saya perlu mencari satu ruang lain untuk meneruskan kerja kebajikan. Ya. Jadi dengan itu saya memulakan satu program di rumah saya, iaitu mengutip ataupun meminta orang ramai supaya bersedekah dengan apa saja yang dia ada. Ya. Kita susah nak dapat sedekah daripada orang yang nak keluar duit. Ya. Dengan itu saya minta sedekah barang yang mereka dah tak mau guna. Misalnya baju, pakaian, beg dan sebagainya. Kemudian saya buat satu tempat di rumah saya tu, iaitu bumbung di luar pagar, dan di situ saya memilih pakaian yang orang hantar atau apa-apa saja yang orang hantar, dan saya gantungkan di sana untuk diberi kepada masyarakat. Siapa saja boleh datang ambil. Sejak daripada itu memang usaha, memang ramailah yang datang ambil. Kemudian saya tambahkan dengan projek wakaf air bertapis. Sebab anak saya doktor 2 orang. Jadi dan dia memberi pandangan bahawa salah satu punca penyakit adalah daripada air. Jadi minum air yang tak bertapis. Dengan itu saya fikir saya beli penapis air yang baik, kualiti tinggi, pasang dan berkongsi penggunaan penapis itu dengan orang ramai. Saya gunakan untuk minum di rumah dan buat letakkan tangki, keluarkan pipe air dan berikan kepada orang ramai. Bermanfaat kepada... Ya, percuma 24 jam. Jadi bermakna saya dapat minum air yang bersih, masyarakat pendapat air yang bersih. Dan itu di peringkat awal sebenarnya, cikgu? Ya. Jadi sekarang lepas tu apabila berkembang ini, kemudian saya menulis di dalam Facebook setiap hari. Iaitu sebab guru selamanya jadi guru. Betul. Saya bila pencen kehilangan audience. Orang yang nak mendengar. Duduk di rumah seorang-seorang, sedangkan jadi guru setiap hari berhadapan dengan anak murid. Jadi dengan tu saya fikir mana nak cari audience, iaitu menulislah. Jadi bila menulis, rupanya ada orang, memang ada muridnya. Yang ramai dan bertambah ramai. Memberi nasihat, ramai yang mengikut. Dengan itu bila dah orang kata dah ramai pengikut, saya fikir kenapa orang membuat grup WhatsApp atau grup Facebook hanya untuk cerita mengenai apa dia makan, ke mana dia melawat, cerita anak dia cantik, apa itu ni kan, yang tak berapa berfaedah lah. Saya rasa lebih baik. Jadi saya nak mengajak jom kita buat benda yang lebih baik. Apa dia? Iaitu saya mengajak mereka join saya punya projek sedekah. Projek sedekah yang tadi saya buat. Sebenarnya projek itu selain memberi air percuma dan pakaian ni adalah juga
saya memberi pada bulan Ramadan setiap hari sedekah bubur lambuk ataupun kanji di Kedah dipanggil, dan juga kuih setiap hari lah. Jadi dan barang-barang lain lah, sayur, ikan dan sebagainya. Ya, kita tengok cikgu dalam visual tadi tu bagaimana beras begitu banyak bertimbun-timbun. Ya, selepas tu saya ajak dia orang supaya bagi kalau dia bagi duit kepada saya, sumbangkan, kita akan buat projek yang lebih. Okey, saya mulakan dengan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan lah, orang yang sakit, yang miskin, anak yatim dan sebagainya. Kemudian beri juga bantuan kepada siapa saja yang perlukan kerusi roda. Kerusi roda. Sehingga ni dah beribu-ribu kerusi roda saya berikan. Kemudian saya juga memberi kerusi roda ni kepada hospital. Hospital-hospital di utara tu yang mana sanggup terima, kita beri daripada HUSM Kubang Kerian hingga ke Kangar, Alostar, Sungai Petani pun bahkan mentangkap Temerloh dan klinik di Putrajaya. Hebat. Kita hantar. Cikgu, selalunya orang kalau dia nak mulakan inisiatif yang macam ni, dia orang ragu-ragu, dia orang tak yakin yang orang akan menderma, memberikan sokongan. Caranya adalah begini. Sebanyak mana duit saya dapat dan saya bantu, bila saya bantu, saya siarkan di dalam Facebook saya. Saya tunjukkan bagaimana wang itu dibelanjakan. Jadi ditunjukkan. Walaupun ada pandangan negatif mengatakan, kita tak boleh tunjuk apa yang kita buat baik, tetapi hakikatnya terletak pada niat kita. Betul. Imam Nawawi mengatakan bahawa memang boleh kita menunjukkan apa yang kita buat dengan tujuan untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Maka niat saya sedemikian. Dan sebenarnya apabila kita tunjuk, nampak bahawa orang lain mempercayai kita. Dia lebih yakin. Dengan itu banyak orang lagi yang memberi. Jadi akhirnya apa yang berlaku, saya dapati bila tahun lepas harga minyak naik, barangan makin naik kan, bahawa penduduk merasa banyak macam orang kata menghadapi masalah. Jadi saya pun datang idea, kenapa tak beri minyak petrol? Sebab minyak petrol itu digunakan pula oleh orang untuk mencari makan. Jadi dengan itu saya pun buat satu program beri minyak petrol percuma daripada pukul 6.30 pagi sehingga pukul 10 pagi tanpa had. Penuh tangki lah, boleh isi penuh tangki, tapi kita pergi pada motor kapcai saja. Motor kapcai. Motor tu motor orang miskin lah. Kereta? Ya? Kereta tak okey. Saya nak telefon bapak saya, tak ada. Melawak dia. Saya ada bagi 4 kali. 4 kali. Kemudian saya beri beras juga, beras keperluan asas. Kita beri beras dah 10 kali siri, satu siri. 5 kali yang awal kita bagi sebanyak 5 tan. Iaitu 1,000 beg, 5 kilo. Dan yang terakhir ni kami beri sebanyak 10 tan, 2,000 beg. Kemudian juga saya beri ayam. Ayam pun dah 2 kali, iaitu sebanyak 1,300 ekor. Ayam ni seorang seekor. Ayam ni sebenarnya ayam kita bagi kerana saya memproses ayam sendiri. Sebab saya ada company sendiri, company catering sendiri yang memproses sendiri. Kemudian saya proses dan jadi kita beri ayam ni. Dan lagi satu, saya dapati orang miskin-miskin yang susah-susah ni, anak yatim mungkin susah nak dapat makan ayam. Jadi kita bagi ini sebagai satu dia. Kemudian saya pernah juga beri minyak masak. Minyak masak beberapa kali, seorang sebotol 2 kilo. Dan juga beri sos, sos chilis, kicap, teh dan juga susu. Barang-barang keperluan dapur lah. Kemudian sebenarnya hakikatnya adalah sebab ramai yang memberi wang, sumbangan kepada saya. Kemudian saya akan beri kepada orang-orang ramai. Saya kena kembalikan. Saya kena laksanakan amanah yang diberikan oleh wang kepada saya ni. Jadi yang terbaru sekali, saya dah berkembang sedikit, iaitu saya pergi beri beras sebanyak 3 tan di kawasan Bukit Selambau. 3 tan tu. Kalau kita biasa tengok truk 3 tan tu, beras tu macam tu. Sebanyak itulah. Sebanyak truk itu. Saya sambil cikgu duduk bercerita tu, saya duduk bayangkanlah yang cikgu cerita pasal yang petrol tu, ayam tu. Terbayang macam mana orang beratur ambil satu usaha yang besar. Pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi tu kan dah penuh di rumah saya. Dan ada orang kata kenapa tak buka pagar awal pagi tu gini kan. Sebab kita tak boleh bagi terlalu awal kan. Jadi kita menunjukkan ramai yang datang awal. Dan mereka tu bukan orang kampung saya, jauh daripada Pantai Merdeka, daripada Kuala Muda, bahkan daripada Perak
payah nahu di Sungai Petani ya, Teluk Air Tawar datang situ pada awal hanya untuk 5 kilo beras atau 1 ekor ayam atau sebotol minyak, menunjukkan berapa keperluan masyarakat. Masyarakat kita sangat memerlukan. Saya hari itu bila saya beri beras 5 kilo, kesian ada pukul 8 pagi dia datang terlewat dah habis. Seorang perempuan daripada Cerok Tok Kun. Bukit Mertajam. Bukit Mertajam datang naik motor hanya untuk dapatkan beras 2 kilo dia suami dan isteri 2 orang. Itu menunjukkan betapa mereka perlu. Seorang daripada Sungai Yu, Kuala Muda menyebut bila diinterview ditanya kan, kenapa datang kan, bukankah minyak motor pun dah banyak habis kan? Dia kata, cikgu, kalau saya habis RM5 kerana minyak motor untuk jumpa cikgu nak ambil beras ni, saya masih ada lagi RM7. Maksud beras tu berharga RM12 satu beg 5 kilo. Nampak sampai macam tu. Itu menunjukkan keperluan. Jadi sebab itu saya rasa apa yang saya buat ni sangat membantu. Ya, cikgu, maknanya dekat sini ada dua situasi. Mereka yang memerlukan dan pada masa yang sama juga mereka yang memberikan sambutan. Maknanya mereka yang mahu membantu. Jadi masyarakat itu pun ramai sebenarnya. Itu yang sebenarnya saya melihat, kita lihat kan ada satu problem, iaitu masyarakat kita sangat suka membantu. Yang membantu meminta sedekah yang macam-macam tu ya tak? Saya manipulate hal ni. Kalau kita percaya, yakin bahawa masyarakat kita suka membantu, mari kita alihkan dia kepada membantu mengikut susunan ataupun channel yang lebih baik. Begini. Cantik tu cikgu. Kalaulah kat luar sana orang yang baru tahu pasal perkara ni, nak tambah lagi bantuan, macam mana cara dia? Ke Facebook cikgu kah? Ya, ke Facebook saya, iaitu Abdul Ghani Harun. Ada 3 Facebook sebenarnya, saya maksimum semuanya. Abdul Ghani Harun lah, type Abdul Ghani Harun. Kemudian saya punya account bank, saya tulis di sana 5574-1051-5106 Maybank. Bank in saja di situ, tak perlu maklum apa, semua akaun di situ akan dijadikan sedekah jariah. Sedekah jariah. Kemudian bukan itu saya nak minta, bahkan saya nak minta juga orang yang memerlukan bantuan hubungi saya. Bahkan saya nak minta hospital juga. Kalaulah perlukan kursi roda atau peralatan untuk pesakit, insya-Allah. InsyaAllah. Saya banyak kulim, membantu hospital kulim. Sebenarnya dah hampir 100,000 saya rasa. Tu dia. Untuk hospital kulim saja. Kita nak tanya juga cikgu, projek seterusnya mungkin ni pasal buku ni ada. Seperkara lagi ada dah. Buku Bicara Matahari Hati ini adalah sebenarnya saya tulis hasil tulisan saya di dalam Facebook. Kemudian saya kumpulkan. Ada friend saya minta supaya dibukukan. Jadi saya bukukan. Kemudian buku ni saya tidak jual. Sebenarnya saya beri percuma saja kepada siapa nak. Kemudian buku ni siapa yang menerimanya bolehlah menyumbang ke tabung tabung projek sedekah jariah ni. Jadi apa yang mereka beri akan saya gunakan pula untuk bersedekah jariah. Bersedekah jariah. Jadi buku ni tidak dijual, tidak dijual. Sebenarnya biarlah saya cerita sejarah buku ni. Yang minta saya bukukan ini adalah Datuk Izham. Datuk Izham seorang murid saya. Dia biaya buku ini sebanyak 28,000 untuk percetakan. Jadi dengan itu adalah tak sesuai untuk saya menjual bagi mendapat faedah. Jadi saya beri cuma, kemudian saya dapat hasil ni dia saya rasa lebih dari 100,000 dan digunakan pula untuk berbagai projek sedekah jariah. Sebab tu cikgu pun nak tinggalkan kat saya ni. Ya, begitu. Dan seperkara lagi kalau saya boleh sambung adalah mengenai begini. Projek sedekah jariah ni yang saya buat ni, tujuan saya begini, nak mengajak orang supaya berjamaah dalam bersedekah. Kalaulah Cik Faisal misalnya ada RM10 saja nak bagi sedekah, mungkin tidak banyak kesan, tak banyak efeknya kan. Tapi kalau kita join dalam satu kumpulan yang besar, nampak kita boleh membantu. Dari sisi Allah sebenarnya, bukan banyak yang kita beri itu yang mendapat banyak pahala. Tak, itu atas niat kita, kebolehan kita. Kalau Cik Faisal sedekah RM10 sekali bersedekah pada seorang, putuslah sedekah tersebut, habis dah. Tetapi kalau kita join dalam satu kumpulan, kita letak dalam sana, kita boleh apa saja yang dilakukan oleh kumpulan tersebut beribu kali, bahagian Cik Faisal masih ada. Walaupun sedikit. Kan? Jadi dengan itu bersedekah secara berjamaah ini adalah lebih baik.
Saya satu perkara lagi adalah bila membaca hadis kan. Satu hari nanti di akhirat ya. Bila kita di dalam syurga, kita akan bertanya, mana kawan-kawan kita yang dulu duk bersedekah sekali, berbuka puasa sekali, jemaah sekali. Dia bertanya Allah akan kata, kawan tak ada, mungkin ada di neraka. Pergi tengok dia di neraka. Bila kita pergi tengok ada di sana. Dia kata, kalau adalah kebaikannya dia, ambillah dia balik kepada bersama kamu. Yang ni saya nak. Terima kasih. Jadi sebenarnya Cikgu. kita nak begitu. Cikgu, satu kesimpulan yang cukup hebat sebenarnya, cukup baik, dan saya harapkan apa yang diusahakan oleh Cikgu Abdul Ghani Harun akan menjadi inspirasi kepada pihak-pihak yang lain juga untuk melakukan perkara yang sama, insya-Allah. InsyaAllah, dan kita sebenarnya bersama-sama kita membantu ataupun menyokong usaha Cikgu supaya ia menjadi satu rantaian orang kata nilai murni yang akan menyemarakkan lagi generasi pada masa hadapan. Kalau nak dapatkan maklumat lanjut, ke Facebook Abdul Ghani Harun. Ada 3 Facebook semuanya. Ada 3 Facebook yang mana banyak followers tu, itulah Facebook. Terima kasih Cikgu. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini kita ada ventriloquist yang cakap dengan Papat tu, dan juga Khalif Vasquez akan bersama dengan anda. Nasi lemak KPO. Nasi lemak KPO. Nasi lemak KPO.